Bertemu kembali di Nadia Arena, Konfederasi Hoki Malaysia KHM meletakkan sasaran separuh akhir buat skuad hoki lelaki negara yang bakal beraksi di Kejohanan Piala Negara-Negara 2022 di Afrika Selatan. Perkara itu diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan KHM, Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak ketika sesi sidang media yang berlangsung pada Isnin. KHM dalam perkembangan sama turut mengumumkan Muhammad Najmi Farizal Jazlan kekal sebagai kapten pasukan selepas ketiadaan Marhan Jalil yang masih dalam tempoh pemulihan kecederaan. Our target is to go to the semi-final and insyaAllah if everything goes well, you can see what happened in Azlan Shah Cup. Kita tidak bermula dengan baik, tapi akhirnya kita dengan semangat juang yang tinggi, dengan arahan-arahan jurulatih diikuti oleh pemain, tempo bertukar, nasib kita bertukar. Walaupun kita di ranking teratas, masuk ke semi-final and then prove yourself and become champion. So but our target is to go to semi-final now dan menjuarai kumpulan kita. Yang bersama kita dalam kumpulan ialah Korea Selatan, Kanada dan Jepun. Sementara itu, Ketua Jurulatih Hoki Kebangsaan Arul Selvaraj harap momentum positif yang dipamerkan anak buahnya ketika menjulang Piala Sultan Azlan Shah tempoh hari dapat diteruskan. Arul turut mahu melihat barisan pemain muda yang bakal diberikan peluang membarisi skuad negara dapat buktikan kemampuan serta kredibiliti mereka. I think it's a fair sasaran. Kita nak get into the semi-finals first, then after that we'll take one game at a time. So first kali kita nak masuk semi-finals dulu. Kita just kena improve dan tweak apa yang kita perlu improve dari segi Azlan Shah Cup dan juga continue apa yang dia buat dengan bagus. So we'll just focus on our team first. Saya nak lihat pemain-pemain muda yang diberi peluang untuk menyebelah lagi, seperti yang Datuk Najmi mention tadi kan, dan sebagainya. Untuk menyebelah, I think they've proved us. Azlan Shah Cup, dia all keluar dan menyebelah. Kita harapkan dia keluar lagi untuk menyebelah lagi, sebab dari bahagian kejurulatihan, we have given them confidence dari segi permainan. Tak ada seorang pun yang duduk di luar tanpa bermain. Mereka akan bermain minimum pun 25-30 minit. So mereka kena gunakan time ni untuk keluar sekali lagi ke South Africa. Dan The Spirit Tigers akan memulakan saingan berdepan Korea Selatan pada 28 November sebelum berdepan cabaran Kanada dan Jepun dalam saingan kumpulan B. Dan perkembangan terkini kejohanan boleh anda dapatkan di mana lagi kalau bukan di Nadia Arena. Baiklah, kini Azam Ubin Dayang akan bersama dengan siapa lagi, legend kita Azlan Misron yang akan memberikan kupasan lanjut mengenai skuad kenalian Arul yang akan berangkat ke Afrika Selatan tak lama lagi. Apa khabar, Lan? Baik, saya Alhamdulillah. Alright. Okey, Abang Lan, kalau ikutkan Coach Arul mensasarkan untuk layak ke semi-final. Actually semalam Dayang sempat berbicara dengan Faizal Sari dan dia percaya Malaysia sebenarnya boleh terus ke final. Macam mana pula dengan pandangan Abang Lan? Adakah ia sesuatu yang realistik? Which one lebih realistik? Semi-final ataupun terus ke final? Okey, baik. Secara jujurnya saya berpendapat secara realistiknya adalah semi-final lah untuk pasukan negara kita. Namun semangat yang positif yang dinyatakan oleh Faizal Sari setelah pasukan negara berjaya merangkul kejuaraan buat julung kalinya untuk Piala Sultan Azlan Shah tahun ini yang buatkan player-player saya rasa semangat mereka luar biasa untuk mereka teruskan momentum mereka untuk menjuarai perlawanan-perlawanan yang akan datang. Ini yang kita mahu. So kita nampak semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk pasukan, terutamanya dalam kejohanan-kejohanan yang dianjurkan oleh FIH ni ya. Bagus semangat tu. Okay, Lan dikatakan meneruskan momentum. Tapi Lan, kalau kita tengok Lan, skuad kali ini akan ke Afrika Selatan adalah skuad yang tak sama sebagaimana mereka menjuarai Piala Sultan Azlan Shah. Kalau kita ambil kira atas faktor kecederaan dan sebagainya. Tapi bagi Lan pribadinya, kalau kata boleh meneruskan momentum tu, apa faktor-faktor yang menyumbang kepada ke arah tersebut ataupun sebaliknya, Lan? Okey, saya percaya dalam kelompok pemain pasukan negara kita mempunyai jumlah player yang saya rasa mereka berlatih dalam satu tempoh yang sama dengan player-player yang sama. Contoh macam 30 pelatih yang disenaraikan dalam setahun atau dalam masa jangka yang terdekat ini, dan mereka semua sudah faham apa kehendak coach, apa
yang perlu dilakukan oleh pasukan semasa dalam kejohanan ataupun pertandingan. Dan ini adalah satu lagi pertandingan yang perlu disertai oleh pasukan negara, di mana saya rasa kelompok pemain yang boleh dikatakan core player negara kita masih lagi berada dalam. Cuma ketiadaan ketua pasukan kita iaitu Marhan Jali yang kita nampak. Tapi bagi saya player lain mampu untuk menggalas tugas untuk menggantikan Marhan Jalil. Saya rasa sama saja sebab dalam hoki moden hoki sekarang saya rasa sesiapa saja boleh main dan mereka apabila diberi peluang main mereka harus melakukan yang terbaik untuk pasukan. Okey. Okey, so di Afrika Selatan nanti lawan pertama kita adalah Korea Selatan and pastinya mereka nak buat comeback lah selepas tewas kepada Malaysia. So macam mana Abang Lan melihat peluang Malaysia kali ini? Boleh tak meneruskan kemenangan ataupun akan menghadapi sedikit kesukaran berdepan dengan Korea Selatan? Saya rasa sudah pasti akan menjadi satu perlawanan yang sengit kerana kita tahu pasukan Korea apabila mereka kalah tewas di perlawanan akhir Piala Sultan Azlan Shah, mereka sudah dapat pasti yang bahawa mereka bermain tanpa ketiadaan jang. Maksudnya mereka punya pakar sukulan sudut penalti mereka gagal ataupun tidak berada dalam kecergasan utama. Ini yang kita nampak di situ. Sudah pasti pasukan Korea telah bersiap sedia untuk bertemu Malaysia sekali lagi dalam kejohanan ini, dan apa yang saya tengok pasukan-pasukan lain pun yang mampu untuk menggugat pasukan negara kita untuk seandainya merangkul kejuaraan pada kejohanan ini. Baik, selain Korea Selatan, Lan, kita tak boleh lupakan Kanada, Jepun. Bagi Lan sendiri melihat cabaran akan datang dari dua pasukan ni, Lan? Bagi saya dalam kita berada dalam pasukan dalam kumpulan B, kita bersama pasukan Korea, Kanada dan juga Jepun. Tapi kalau kita lihat di kumpulan A pula, Ireland ada di situ, Pakistan, France dan juga South Africa selaku tuan rumah. Di mana kita nampak kelebihan di situ sudah pastinya akan ada pada pasukan South Africa, dan saya percaya pasukan South Africa sudah pasti tampil dengan barisan-barisan pemain yang lebih mantap. Apa yang kita lihat dalam kejohanan Piala Sultan Azlan Shah ni saya rasa pasti akan berbeza. Dan saya apa yang Coach Arul letakkan sasaran untuk pasukan adalah semifinal sudah pasti realistik kerana kita tengok dalam kumpulan B Malaysia, Korea, Kanada dan juga Jepun. Kita tidak nafikan kita sepatutnya memperolehi 3 mata yang saya rasa sangat penting apabila menentang pasukan Jepun. Pasukan Jepun kita tak boleh kalah. Mana pula pasukan Kanada yang mana kita dapat lihat jarang-jarang sekali pasukan kita beraksi dengan Kanada. Ini yang akan kita takuti ataupun kita jarang tak dapat untuk mencari kelemahan pasukan Kanada. So untuk memastikan kita berada pada kelompok semifinal, perlawanan pertama ni adalah sangat penting menentang Korea di mana kita baru saja menewaskan mereka, dan kita tahu di mana kelemahan mereka, di mana kekuatan mereka, dan apa yang penting dalam kejohanan ini kita perlu ambil game by game supaya kita tidak terperangkap dengan keputusan-keputusan daripada pasukan lain. Baik, terima kasih Azam Isrul. Saya setuju, kita perlu fokus perlawanan demi perlawanan. Yes, dan Thank you, hopefully Lan. kita boleh dapatkan kemenangan dalam pertemuan-pertemuan nanti. Terima kasih Abang Lan. Sama-sama. Fokus pula Abang Lan ramai sangat ini.